Perkataan pencemaran alam sekitar telah menjadi sinonim dalam kehidupan seharian kita. Oleh demikian, pada hari ini kita akan membincangkan dan mengulaskan tentang isu pencemaran alam sekitar di Malaysia. Yang pertama, kita akan mengupas tentang definisi alam sekitar dan juga definisi pencemaran alam sekitar serta apakah yang dimaksudkan dengan dua istilah ini. Alam sekitar. Apakah yang dimaksudkan dengan istilah alam sekitar? Istilah alam sekitar berasal daripada dua gabungan perkataan dalam bahasa Melayu, iaitu terdiri daripada alam dan sekitar. Alam membawa maksud dunia, bumi atau segala yang terdapat di langit dan di bumi. Sekitar pula membawa maksud di tempat atau di sekeliling. Dalam bahasa Inggeris pula, istilah alam sekitar disebut sebagai environment, membawa maksud yang sama dengan istilah alam sekitar dalam bahasa Melayu, iaitu keadaan sekeliling ataupun lingkungan. Untuk merumuskan definisi alam sekitar secara keseluruhan, menurut Muhammad Zuhdi Marzuka, alam sekitar merujuk kepada fenomena fizikal sama ada biotik ataupun abiotik yang melindungi suatu organisma. Fenomena fizikal ini termasuk juga fenomena yang berkait rapat dengan iklim dan juga cuaca di muka bumi. Seterusnya, kita beralih pula kepada definisi yang kedua, iaitu pencemaran alam sekitar. Apakah yang dimaksudkan dengan pencemaran alam sekitar? Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, pencemaran membawa maksud suatu perbuatan yang mencemarkan atau mengotorkan seperti pengotoran alam dengan perbuatan mencemarkan kebersihan alam sekeliling dengan sampah sarap. Pencemaran alam sekitar ini boleh dibahagikan kepada 3 jenis pencemaran, iaitu yang terdiri daripada pencemaran udara, pencemaran air dan juga pencemaran tanah. Yang pertama, kita akan mengulas mengenai pencemaran udara. Pencemaran udara merujuk kepada kehadiran satu zarah atau lebih bahan pencemar seperti gas, bahan berbau, habuk, zarah dan debu-debu yang dilepaskan di ruangan atmosfera. Bahan-bahan pencemar ini boleh mencemarkan udara melalui pelepasan asap daripada kilang-kilang dan juga pelepasan penggunaan bahan api daripada pesawat udara. Seterusnya, kita beralih kepada pencemaran air. Pencemaran air merujuk kepada perubahan yang berlaku dari segi kandungan, keadaan dan warna sehingga tidak sesuai dan akan memberi kesan yang signifikan kepada manusia apabila ianya digunakan. Pencemaran ini berlaku dari segi biologi, kimia dan juga fizik. Bahan pencemaran berlaku dalam pelbagai bentuk yang terdiri daripada bentuk gas, cecair dan juga pepejal. Dan pencemaran ini banyak berlaku di sungai-sungai, lautan dan lain-lain tempat yang berair seperti tasik dan juga paya bakau. Pencemaran air bukan sahaja memberikan kesan yang besar kepada manusia sejagat, namun pencemaran air juga memberikan impak yang besar kepada hidupan akuatik. Seterusnya pula ialah pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini pula merujuk kepada perbuatan yang berlaku kepada sesuatu kawasan sehingga terjadinya pertukaran warna, kesuburan dan juga hakisan di tanah kawasan tersebut. Pembuangan sampah merata-rata merupakan salah satu contoh yang paling mudah yang menjerumus kepada pencemaran tanah. Tahukah anda, apabila sampah sarap yang dibuang merata-rata ini terurai, kandungan kimia di dalam sampah sarap ini akan diserap oleh tanah dan akhirnya menyebabkan tanah di sesuatu kawasan itu mengandungi kandungan asid yang tinggi. Pencemaran udara juga merupakan pencemaran yang tidak asing di negara kita. Pencemaran udara ini berpunca daripada pelepasan asap kotor oleh industri terus ke udara melalui cerobong asap kilang, kenderaan di jalan raya dan juga pembakaran secara terbuka sama ada di tapak pelupusan sampah atau pembakaran di hutan simpan.
Selain itu, pencemaran yang tidak asing bagi negara kita ialah pencemaran air. Kebanyakan sungai mengalami pencemaran ini adalah berpunca daripada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Sebahagian besar bahan pencemaran ini ialah air daripada pelbagai sumber termasuklah air daripada logik bahan, premis industri dan komersial dan juga pastinya pembuangan sampah sarap oleh masyarakat yang tidak mengutamakan kebersihan alam sekitar. Umpama udara dan air, tanah juga merupakan komponen sangat penting dalam hidup kita. Pencemaran tanah berpunca daripada pembuangan sampah sesuka hati, bahan buangan dari kilang, kegiatan pelombongan dan juga kegiatan pertanian. Pembalakan haram telah menyebabkan ekosistem tidak seimbang, kehilangan habitat semula jadi, flora dan fauna. Pembalakan hutan yang tidak terancang menyebabkan struktur tanah lemah, dan ketika hujan lebat boleh menyebabkan runtuhan tanah berlaku. Pembukaan dan penerokan baharu hutan demi memenuhi keperluan tempat tinggal manusia menyebabkan sumber asli bumi seperti kayu balak berkurangan yang memerlukan masa ratusan tahun untuk mencapai tahap matang. Selain itu, pencemaran tanah juga menyebabkan kehilangan kualitas tanah yang subur. Pembakaran terbuka telah menyebabkan indeks udara pada tahap yang teruk. Ini menyebabkan berlakunya jerebu. Jerebu itu sendiri menyukarkan tumbuhan untuk mendapatkan cahaya matahari yang cukup untuk menjalankan proses fotosintesis karena terhalang oleh jerebu. Bukan itu saja, jerebu juga menyebabkan jarak pandang mata manusia dan hewan terjejas, dan ada kes-kes di mana berlakunya kemalangan jalan raya disebabkan jerebu yang mengganggu penglihatan mata seseorang. Jerebu boleh mengakibatkan mata, hidung, serta tekak kerengsaan. Pencemaran udara seperti pelepasan asap kilang-kilang yang tidak terkawal, pembakaran bahan bakar tidak sempurna kereta, serta pembakaran setiap tahun bagi tujuan peladangan menyumbang kepada pemanasan global. Pada dasarnya, pemanasan global boleh mengakibatkan paras air laut naik, risiko manusia mendapat penyakit semakin tinggi, seperti stroke haba. Pembuangan sampah sarap dari segi fisikal dan kimia boleh menyebabkan kehidupan akuatik terancam. Terdapat case di mana kehidupan laut seperti penyu mati dan berpuncakan sistem penghadamannya terdapat banyak plastik. Fakta bahwa 70% badan manusia mengandungi air merupakan sebab mengapa air sangat penting untuk manusia sebagai sumber minuman, untuk kegunaan domestik, dan sebagainya. Kesan pencemaran air mengakibatkan sumber air bersih berkurangan. Bahan plastik yang dibuang ke dalam sungai dan laut sangat sukar untuk terbiodegradasi. Jika kehidupan laut seperti ikan memakannya, maka manusia itu sendiri memakan sampah tersebut. Sumber air yang tercemar membawa beribu bakteria dan virus hasil buangan sisa toksin berbahaya ke dalam sungai dan laut. Manusia boleh terkena penyakit cirit-birit, typhoid, dan kanker usus. Pembuangan sampah sarap ke dalam sungai boleh mengakibatkan aliran-aliran sungai tersumbat. Ketika musim tengkujuh, khususnya di Malaysia, ianya boleh menyebabkan banjir disebabkan aliran air yang tidak lancar. Sekarang, kita akan memberi fokus terhadap langkah-langkah untuk mengatasi pencemaran alam. Yang pertama, kita dapat melakukan penghijauan kawasan. Ini merujuk kepada penanaman pokok seperti buah-buahan ataupun pokok hiasan di persekitaran, sama ada kampung, perumahan, dan taman rekreasi. Ini dapat mengurangkan isu peningkatan suhu melalui penurunan gas karbon dioksida dan menambah sintesis oksigen secara fotosintesis. Seterusnya, penggubalan undang-undang yang memberi larangan kepada pihak yang sering mencemarkan sumber air. Fokus utama adalah di tapak perindustrian, bandar, dan lokasi perumahan. Pihak berwajib seharusnya meningkatkan jumlah pemantauan kerja perkilangan. Sebagai contoh, Jabatan Alam Sekitar sebagai organisasi yang akan membasmi dan mengesan kegiatan pencemaran alam di seluruh Malaysia. Selain itu, melalui pendidikan alam sekitar. Dengan melakukan ini, ia dapat menjana tabiat positif
tentang alam sekitar dan individu dapat menguasai hal pencemaran alam sekitar dengan lebih spesifik. Insan lebih mengambil berat tentang persekitaran. Sebagai contoh, kursus kelestarian alam sekitar di universiti seperti UMS melatih pemikiran kritis di kalangan mahasiswa dan mahasiswi untuk memahami isu persekitaran dan seterusnya melahirkan ilmuwan yang menghargai alam sekeliling. Tambahan pula, media massa memainkan peranan penting untuk mengatasi pencemaran. Ini karena media massa mempengaruhi minda para pengguna, lalu pemikiran mereka dibentuk untuk mengetahui masalah pencemaran yang kian meningkat di sekeliling mereka. Sebagai contoh, penyebaran iklan berbentuk infografik, siaran televisyen, dan video animasi di laman TikTok, Facebook, Instagram, dan berbagai laman sosial. Bukan itu sahaja, pihak swasta seharusnya menggiatkan program Kita Semula. Pihak swasta seharusnya menggalakkan penciptaan inovasi daripada bahan terpakai, karena dengan melakukan ini, ia dapat mengurangkan sampah sarap di tapak pelupusan sampah. Bahan terpakai seperti kotak, botol plastik, kertas, surat kabar, dan aluminium, dan berbagai lagi bahan yang sesuai dijadikan ciptaan baru. Pihak tersebut seharusnya melaksanakan aktiviti ini di peringkat sekolah, universiti, community, dan seluruh negara, sama ada sukarelawan, pertandingan, ataupun tugasan dalam suatu kursus.